Tan Sri, kami sempat mengimpunkan 153 soalan kesemuanya. Namun pastinya kita tidak akan sempat menangani kesemuanya. Namun begitu Tan Sri, pihak penganjur memberikan jaminan seberapa banyak yang sempat kita tangani dalam sesi ini. Selebihnya, soalan berkenaan akan dimajukan kepada agensi dan agensi akan menangani setiap satu soalan. Jadi saya yakin 153 itu adalah dalam kalangan tuan-tuan yang hadir di dalam dewan ini. Tuan-tuan, kita berikan tepukan terlebih dahulu kepada semua agensi yang bakal menjawab soalan tuan-tuan nanti, insya-Allah. Dan juga ini merupakan sebahagian daripada sesi Jerayawara di mana untuk episod berikutnya ini merupakan makmur bersama Kuala Lumpur. InsyaAllah akan ada sesi yang menyusul nanti bakal dimaklumkan. Dan juga mungkin insyaAllah mudah-mudahan kesempatan model yang sama bagi kita mendapatkan maklum balas dari lapangan. Dan ini merupakan pendekatan yang sifatnya secara bottom up. Tan Sri, izinkan saya kalau kita mulakan untuk menerima soalan yang pertama. Saya dimaklumkan soalan pertama daripada Profesor Siva Murugan Pandian. Prof Siva ni selalu menjadi tetamu di TV tapi hari ini dia nak bertanya, Tan Sri. Kita berikan ruang. Silakan. Tolong majukan tadi mikrofon kepada Prof Siva. Silakan. Ada, Syed. Terima kasih Saudara Syed selaku pemuda acara. Yang berhormat Tan Sri, selamat petang dan salam sejahtera. Saya Siva Murugan Pandian dari Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, USM. Soalan saya, Tan Sri, sejak kebelakangan ini banyak digunakan pakai istilah politik identiti dalam perbincangan hal ehwal kenegaraan. Yang Mohd Tan Sri, bagaimanakah pentadbiran Tan Sri dapat memastikan ini tidak akan sama sekali menggugat pencapaian atau agenda makmur bersama yang bertujuan untuk membolehkan kita mengatasi jurang etnik, wilayah, pendidikan dan kelas sosial. Dan pada waktu yang sama mempertahankan muafakat kehidupan berukun yang menjadi asas pembinaan negara ini. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Prof. Silakan Tan Sri. Ya, pertamanya saya ucapkan terima kasih kerana sesi ini saya fikir adalah baik untuk kita dapat mendengar dan memberikan pendapat dan pandangan berkenaan dengan subjek utama yang kita sedang bincangkan, iaitu wawasan kemakmuran bersama. Politik identiti, kalau dengan bahasa orang biasa dia kata politik ras, ataupun yang juga disebut sebagai soal isu perkauman. Prof tanya itu dia pasal dia pakar daripada universiti. Bagi saya ini isu memang masih lagi melanda negara kita. Kadang-kadang trennya meningkat, kadang-kadang menurun ikut keadaan dan masa. Dan dengan media sosial yang sekarang ini sudah jadi salah satu daripada alat hubungan yang cukup berkesan, maka masyarakat mudah orang kata tersentuh. Sama ada yang mencakap itulah soal kaum ke ataupun soal isu-isu pendapatan, malah soal isu agama pun, ini dikaitkan dengan soal ini. Dan disebabkan itu maka timbul rasa kurang senang yang menimbulkan soal menjejaskan hubungan antar kaum dan sebagainya. Saya berpendapat hal seperti ini tidak boleh berterusan. Mesti ada satu usaha dibuat supaya walaupun tak boleh dihapuskan secara keseluruhan. Bagaimana sekalipun kita akan sedar bahawa di dalam negara kita ini kita mempunyai masyarakat pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai keturunan. Masing-masing ada sentimen masing-masing. Tapi walaupun begitu, yang penting dia tidak harus membawa kesan yang tidak baik. Contohnya kalau dia menentukan soal pengagihan kekayaan dalam negara. Orang Melayu yang menjadi sebahagian komponen besar dalam masyarakat merasakan bahawa mereka belum lagi cukup dibela. Mereka perlukan lebih, walaupun kalau ingat dahulu sudah ada pun dasar ekonomi baru. Tetapi kita teliti sekarang banyak ketirisan, banyak orang kata perkara-perkara yang tidak begitu baik berlaku. Maka rasa tidak puas hati itu masih ada. Tetapi kita sedar juga di kalangan masyarakat kita yang lain, baik China, India, isu yang sama juga ada. Ada juga di kalangan mereka orang yang tidak berupaya, yang miskin, yang berpendapatan rendah. Perasaan yang sama juga ada. Jadi soalnya apa dasar dan cara kerajaan Perikatan Nasional nak lakukan supaya dalam kita nak address kepincangan dan kelemahan-kelemahan tadi tidak dilihat sebagai tindakan yang berbentuk perkauman atau mirip untuk satu saja dan lupakan pihak yang lain.
Sebab itulah dalam dasar kemakmuran bersama yang saya telah sebutkan tadi dan bolehlah dibaca dalam dokumen yang tebal itu, kita menekankan ini. Ya, tidak dapat dielakkan akan ada sentimen sebegitu, tetapi yang pokoknya ialah apa yang patut kita lakukan. Dan ini yang akan kita tekankan untuk tempoh yang mendatang. Dan kita akan, saya kira, menganjurkan beberapa inisiatif tertentu. Kalaulah isu yang berkaitan dengan soal ekonomi, jurang ekonomi antara kaum yang kita jelas tahu masih berlaku, apa inisiatif yang boleh kita buat supaya jurang itu dapat mengecil ataupun dapat dihapuskan. Dan disebabkan itu, ini perlu kita laksanakan dalam tempoh 10 tahun akan datang. Kalau itu saja sebagai contoh utama, saya lihat antara isu-isu pokok ialah isu soal ekonomi. Rasa tidak puas hati disebabkan oleh mereka tidak mempunyai pendapatan yang cukup. Boleh kita uruskan dalam langkah-langkah kita, dalam dasar kita ini, saya kira isu itu akan dapat kita tangani secara yang lebih baik, insyaAllah. InsyaAllah dalam tempoh 10 tahun ini. Tan Sri, saya mempersilakan seterusnya soalan yang kedua, Dato' M. Ali. Silakan, Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tan Sri. Saya Ali dari SKL, Senakan Kuala Lumpur. Tanya kepada masa dalam buku ini ada aim, the primary aim of the shared prosperity vision is to provide a decent standard of living to all Malaysians by 2030. Bagi pihak SKL, saya ingin mohon maklumkan rancangan panjang masa untuk memastikan menyelamat KL dari overdevelopment, but based on balanced, sustainable development, taking the overall environment, social and humanity factors into consideration. This is to provide decent quality of life to the warga kota Kuala Lumpur. Terima kasih, Tan Sri. Dato' Ali dari Selamatkan KL, Tan Sri. Ya, mungkin perlu diselamatkan. Saya setuju 100% apa yang disebutkan oleh saudara tadi. Kerana dalam kita menyebutkan isu dan masalah pembangunan, tapi Kuala Lumpur sebagai kota metropolitan memang pesat membangun. Tetapi seharusnya kepesatan itu tidak membawa kesan yang buruk kepada yang khususnya yang ada di Bandaraya Kuala Lumpur. Sebab itu pertamanya saya percaya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ataupun Kementerian Wilayah Persekutuan yang bertanggungjawab dari segi pembangunan Kuala Lumpur dan juga lain-lain lagi di bawah wilayah persekutuan sudah ada perancangan, umpamanya plan struktur Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Structural Plan, yang saya kira bila dirancang dan dilaksana, dipamer, menerima pelbagai-bagai input, pro dan kontra. Biasa begitu. Saya pun melihat dengan teliti perkara-perkara itu. Kawasan-kawasan hijau sebagai contoh yang nak dibangunkan untuk tujuan tertentu, sungai-sungai kita, ataupun kawasan-kawasan reserve hutan yang masih kekal. Kalau ada usul dan cadangan nak dibangunkan, apakah dia bertentangan dengan pelan tadi ataupun dia selari dengan matlamat yang kita sebutkan sebagai kelestarian alam sekitar, sustainability of the environment. Bagi saya itu utama. Jadi saya bercita-cita kalaupun Kuala Lumpur sudah pun dimajukan, masih ada usaha yang boleh dibuat, disebutkan oleh saudara, diselamatkan, inverted comma lah. Saya tak fikir keadaan begitu teruk sekali, supaya segala bentuk pembangunan baik dari segi fizikal, sosial, ekonomi, industri ataupun alam sekitar, infrastruktur dan sebagainya itu mesti mengambil kira tentang kelestarian supaya keadaan kehidupan masyarakat dan pengguna ataupun penduduk di sini tidak akan terkesan secara buruk disebabkan overdevelopment. Pembangunan yang terlalu pantas tidak dikawal sehingga kawasan-kawasan padang jadi pembangunan rumah-rumah dan flat yang tinggi. Memang ada kecenderungan, saya fikir dari sudut setengah-setengah pihak yang nak mencari keuntungan, laba saja, dengan tidak mengambil kira tentang kesan pada kehidupan dan kualiti kehidupan. Tendensinya untuk membuat begitu. Tetapi kalau agensi penguatkuasa, bandaraya, kementerian ataupun jabatan-jabatan yang bertanggungjawab di wilayah persekutuan sentiasa meletakkan itu sebagai satu perkara yang penting dan utama. Jangan terlalu pesat membangun kesan buruk pada masyarakat. Maka saya kira dia mesti menggunakan sepenuh kebijaksanaan, discretion, cara. Walaupun undang-undang ada, kadang-kadang dilanggarnya.
ataupun tidak ada penguatkuasaan, dia akan buat juga. Yang tidak dibolehkan, dilakukan juga. Itu akan bawa kesan buruk. Jadi bagi saya setuju sangat. Jadi tanggungjawab ni tanggungjawab bersama lah, insyaAllah. InsyaAllah. Tan Sri, saya jangkakan soalan daripada Selamatkan Kuala Lumpur tu akan keras sikit nampaknya depan Tan Sri, lembut soalannya Tan Sri. Baik nampaknya hari ini Selamatkan Kuala Lumpur. Saya mempersilakan seterusnya Puan Anita Akilah Hyong. Boleh kita majukan mikrofonnya? Yang amat berhormat Tan Sri Moderator, nama saya Anita Akilah Hyong, President of Green Lifestyle Association and Kuala Lumpur Selangor Coalition of Women's Organisation. I'm also the Deputy President for National Council Women Organisation, Majlis Pertubuhan Kebangsaan Wanita Malaysia. My question is, what is the direct benefits to assist women empowerment to ensure family development in all aspects of economy, social well-being and health for the urban and urban poor communities? Contohnya masyarakat bandar kelas menengah namun disebabkan kos sara hidup yang tinggi dengan pendapatan yang sederhana mengakibatkan mereka tidak lagi mampu menyara keluarga. Itu soalan pertama. Soalan kedua, what can we as NGO help to engage and promote unity, perpaduan, among community and our neighbourhood? Contohnya persatuan-persatuan kami boleh mengadakan program perpaduan secara seperti kesukanan atau festival online and offline. Terima kasih. Pastinya matlamat yang kita gariskan di dalam wawasan kemakmuran bersama mestilah semua pihak, termasuk kalau di sudut gender, baik lelaki ataupun wanita, penting. Dan kita pasti juga menekankan tentang perlunya ada fokus khususnya pembangunan untuk family dan women's. Itu bagi saya perkara yang tak boleh kita abaikan. Dari segi dasar kerajaan pun sekarang pun kita sudah ada satu kementerian. Sama ada cukup dengan kementerian itu saja atau langkah-langkah yang lain yang perlu kita ambil, ini perlu kita lihat untuk dari segi jangka sekarang dan juga jangka ke hadapan. Sebab itu bagi saya isu-isu wanita per se itu satu yang kita faham. Saya fikir engagement proses sentiasa diambil oleh pihak kementerian dan agensinya untuk mendapat maklum balas dan apakah langkah-langkah susulan supaya kumpulan wanita terutama dan keluarga kadang tak boleh diasingkan, tidak tersisih daripada arus pembangunan. Dan sekarang ini kita mahu supaya peratusan pelibatan wanita dalam pembangunan negara, khususnya kata lambat dalam soal decision making. Ya, kita dah ada dasar sejak dulu lagi, pentadbiran kerajaan dulu dan sekarang ini kita teruskan. Berapa peratusan daripada jumlah katakan decision makers dalam semua bidang, terutama dalam bidang corporate, dalam board of directors ataupun badan-badan tertentu. Belum tercapai lagi. Saya bersetuju. We have not achieved very much. So there's still a long way to go. Soal yang dibangkit tadi soal macam disebabkan oleh kerana isu dan masalah mereka hadapi, pendapatan yang tidak cukup, lebih lagi kalau tinggal di Kuala Lumpur. Ya, saya faham sangat. Kalau hanya orang kata tetapkan paras kemiskinan baru tadi, ya, yang kita sebutkan diputuskan oleh kerajaan sudah naik daripada 980 kepada 2080 ringgit kalau tak silap saya. Maka lebih ramai yang akan tergolong dalam golongan itu. Itu tidak merupakan satu petanda yang baik. Terutamanya ialah wanita. Jadi soalnya bagaimana kita nak menangani soal ini. Saya tak fikir di sini kita boleh selesaikan semua masalah itu. But engagement proses antara kerajaan, badan-badan yang mewakili wanita seperti NCWO dan lain lagi yang saya tahu sebahagian besar adalah yang dipimpin oleh wanita, perlu secara berterusan buat engagement dan lihat apa tindakan-tindakan yang berpatutan yang boleh kita ambil secara segera. Soal katakanlah menggalakkan wanita untuk menceburi bidang ekonomi. I believe a lot of women now are involved in that, in small businesses, in doing their own online business, which I saw yesterday at my function. Ya, dan ini satu bidang-bidang yang boleh dimajukan untuk membolehkan mereka mendapat pendapatan yang lebih baik.
Kalau di bandar, di Kuala Lumpur, setakat 2-3 ribu tidak mencukupi. So, tekanan terhadap kumpulan begini di kawasan-kawasan bandar atau urban areas lagi besar lagi. Jadi kalau kita faham hakikat itu, kena ada usaha dibuat. Dan saya fikir sebahagian pada sasaran yang telah disebutkan dalam inisiatif WKB is to address that issue. Bila kita sebutkan kemakmuran bersama, bukan saya saja makmur, wanita tidak makmur. This is the move that we need to do. Saya percaya di peringkat sepadu yang jadi sekretariat kita ini boleh meliti lebih lanjut. If NCWO has got certain ideas, pandangan yang agak tertentu yang wajar kita fikir dan kita duduk bersama-sama bincang, sila kemukakan pada kita. Terima kasih. Soal perpaduan, kalau saya boleh jawab, itu matlamat kita. What is important in WKB, at the last part of it, is ensuring there is national unity. Yang ini, teras ini saya kira sejak zaman kerajaan-kerajaan dahulu sampai sekarang. Nak kata kita tidak berjaya, tidak juga. Tapi dalam keadaan tertentu, isu perpaduan ini terancam oleh masalah-masalah yang lain seperti isu perkauman, isu keselamatan dan sebagainya. So this is where not just government, I do agree. The private sector, the NGOs can play the role, working together in tandem with government and of course the ministries concerned, which I have created especially for Kementerian Perpaduan Negara, boleh menjadi orang kata pendorong, penggalak supaya bidang aspek integrasi, hubungan kerjasama, aktiviti-aktiviti kebersamaan, bidang sukan, bidang budaya. We find where there is a common area and ground for us to work together. Kalau itu kita tingkat dan kita laksanakan dengan lebih kerap, lebih ramai, lebih meluas, saya percaya matlamat itu boleh kita capai. Mungkin tidak sepenuh, it take a bit of time, tetapi insyaAllah tidak menjadi satu isu yang agak menggugat masa depan perpaduan dan keselamatan negara. Terima kasih. Apabila Tan Sri menyebutkan tadi soal pendapatan isi rumah, saya melihat datanya Tan Sri di Kuala Lumpur ini kalau pendapatan isi rumahnya 6,200 itu adalah B40. Dan digambarkan di Putrajaya 6,400, lebih tinggi. Jadi bermakna kalau fresh graduate duduk di Kuala Lumpur Tan Sri, tentu saja pasangan suami isteri itu B40, itu realitinya lah. Puan Anita tadi sempat menyelit soalan tambahan, pandai memanfaatkan waktu. Namun Tan Sri, 148 soalan lagi yang berbaki. Saya terus saja kepada soalan berikutnya. Encik Peter Aning, silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Selamat sejahtera dan salam petang Tan Sri. Saya Peter Aning daripada Universiti Melaya. Saya sebenarnya tertarik dengan istilah keterangkuman wilayah dan istilah no one left behind dalam pembangunan. Soalan saya, bagaimana penterjemahan dan pelaksanaan WKB 2030 dapat memastikan kesamarataan kemakmuran dengan penduduk luar bandar di Sabah di Sarawak dengan mengambil kira kekengan seperti accessibility kesatukuasaan. Terima kasih. Terima kasih Encik Peter. Ya, saya berbalik daripada Sabah. Dan saya turun ke lapangan. Dan saya lihat sendiri tentang pelbagai-bagai perkara lah. Isu-isu perhubungan. Saya makan malam dengan keluarga Fiona. Bukan kenapa nak dengar cerita sebenarnya. Alhamdulillah nampaknya kita dah dapat bantu mereka. Tapi dia seorang saja. Masalahnya di Sabah lebih berapa juta penduduk di sana. Yang saya tahu memerlukan masih banyak lagi sokongan ya, infrastruktur baik ataupun pembangunan ekonominya, sosial, pendidikannya. We have a long list that need to be done. Tetapi langkah yang saya sudah ambil sekarang ini, walaupun belum kita lancarkan WKB, ialah pembentukan sebuah kementerian ataupun di bawah Kementerian Jabatan Perdana Menteri. Dan Timbalan Menteri telah dilantik untuk menguruskan isu hal ehwal Sabah dan Sarawak. Ya, bukan setakat untuk memenuhi tuntutan MA 63 saja. Itu adalah sebahagian besarnya, tapi perkara yang lain. Banyaklah yang saya fikir sudah pun kita kenal pasti. Jadi oleh sebab dasar kemakmuran bersama ini tidak memisahkan antara wilayah. Satu daripada matlamat ialah untuk mendekatkan hubungan antara wilayah dan jangan ada satu situasi di mana
di Semenanjung pesat membangun, tapi Sabah dan Sarawak masih tinggal jauh di belakang. Yang ini masih berlaku dan saya akui itu satu daripada cabaran besar. Bagaimana nak merapatkan tu? Bukan soal integrasi saja. Soal dari segi pembangunan fizikal, ekonomi, sosial. Jadi sebab itu dah satu daripada tanggungjawab menteri yang itu duduk dalam kabinet saya ialah untuk melihat apakah isu, dan beliau telah pun kemukakan satu kertas jemaah menteri minggu lepas. Kita tak boleh nak bincang kat situ saja. Saya kata nanti dulu kita bincang secara terperinci di luar sebelum dibawa pada kabinet. Di situ disenaraikan saya fikir puluhan, kalau tak ratusan isu-isu tertentu. Itu di Sabah, tapi tak terkecuali di Sarawak. Walaupun dia kata Sarawak lebih maju sedikit dengan jumlah dana yang lebih besar, tapi masih ada gap. Jadi ini bagi saya satu daripada cabaran besar dalam WKB yang cuba kita lihat, dan dalam tempoh 10 tahun, kalaupun tak berjaya 100%, tetapi jurang pemisahan tidaklah terlalu ketara. Saya boleh pergi another 1 hour to speak about that, tapi saya akui isu-isu masalahnya adalah banyak. Yang penting adalah bagaimana nak kita laksanakan. Kalau nak dilaksanakan bukan saja dasar is clear. Tapi apa program yang harus kita lakukan, yang itu akan melibatkan satu ialah sumber manusianya, keduanya ialah sumber keuangannya. Perancangan yang tepat dan betul supaya setiap langkah yang kita ambil itu tidak ada ketirisan, kebocoran yang menyebabkan walau wang berbilion belanja tapi kesan di bawah itu tidak ke mana. So there is a lot of things that government has to do. Dan keduanya saya fikir bukan saja kerajaan dalam hal ini di peringkat pusat, tapi kerajaan di peringkat negeri. Saya tak fikir dia terkecuali, dia ada komponen penting dalam proses untuk meningkatkan pembangunan dan kemajuan. Jadi sebab itu saya rasa sukacita lah kita dah menang kat Sabah tu. Tak tepuk tangan pun tak apa, politik. Memudahkan lagi proses. It's not that because it is opposition is difficult, but dengan itu maka kita akan lebih mudah merancang, duduk bersama-sama. Demikian juga di Sarawak. Ya, dan ini rasa saya satu daripada cabaran yang akan kita lihat secara terperinci untuk tempoh-tempoh yang akan datang. Terima kasih. Tan Sri, saya teruskan saja dengan soalan berikutnya dari Puan Sarah Marites Mario. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera YB Perdana Menteri, Menteri-Menteri dan juga Tuan Syed. Okey, saya Sarah Marites Mario daripada Edaran Jurutemas Berhad dan juga sebagai pengurusi Dewan Wanita Putrajaya Dewan Perniagaan Melayu. Okey, saya ada dua perkara kat sini. Okey, untuk soalan pertama saya adalah apakah perancangan negara untuk membantu usahawan-usahawan sekiranya ekonomi negara masih tidak stabil dalam masa tempoh 2 tahun ini, terutamanya di masa COVID-19. Okey, perkara kedua, saya tertarik dengan YB Senator Dr. Muhammad Razi tadi berbicara berkenaan bekalan ikan. Sebenarnya saya ni meniaga ikan. So saya melihat yang Datuk dah beritahu tadi bahawa harga ikan mahal. So harga ikan mahal dan saya percaya juga nelayan adalah antara pihak yang mendapat pendapatan yang paling rendah di antara rangkaian tersebut. So bagi pihak pengusaha dalam perikanan, jika kerajaan mempertimbangkan untuk mewujudkan Kementerian Perikanan sama seperti negara Indonesia dan Vietnam, di mana industri perikanan Malaysia sangat ketinggalan berbanding dengan negara tersebut. Disebabkan kita juga berkongsi Laut Cina Selatan, tetapi kita sangat ketinggalan dalam industri perikanan. So teknologi juga pentinglah. Kita melihat inilah kekangan dia. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, 90% dianggarkan ikan di Malaysia adalah import. So itulah masalah yang kita alami. Macam kita merupakan pemborong juga pengimport. So masalahnya kita
ikan di Malaysia tak cukup untuk kita edarkan kepada seluruh rakyat Malaysia. So kiranya YB Perdana Menteri pertimbangkan jika di masa hadapan kita ada Kementerian Perikanan sendiri. Sekian dan terima kasih. Silakan Tan Sri. Kementerian Perikanan. Nak jawab yang pertama dulu. Ya, itu tentang soal perancangan baru untuk pembangunan usahawan. Ini satu daripada perkara yang bagi saya agak penting. Sebab itu dalam struktur kerajaan kita sudah pun ada Kementerian Pembangunan Usahawan. Ya, bekas Menteri Pembangunan Usahawan pun ada di sini ya, bawahan ada di sini. Ya, apa sebabnya? Pastinya ialah kerana kita tahu dan sedar peranan sektor perniagaan, pembangunan keusahawanan, melihat lebih banyak penyertaan bumi putra ataupun wanita dalam bidang ini adalah memang satu agenda yang paling utama. Bukan saja bumi putra, tapi juga bukan bumi putra sekali. Sebab itu dalam situasi yang agak mencabar sekarang ini, kita tahu yang paling besar terkesan ialah mereka-mereka yang terlibat dalam bidang perniagaan ataupun yang jadi usahawan. Baik besar, memang dia punya kesan pun besar, tapi yang kecil sampai yang tak boleh berniaga disebabkan oleh COVID pun ramai. Tadi saya telah sebutkan pakej rangsangan yang telah pun kita laksanakan yang sebahagian besar telah memberikan manfaat kepada jutaan individu dan juga ratusan PKS dan juga mikro business itu nyata. Itu tindakan untuk sementara nak menangani tempoh pandemik yang kita sedang hadapi. Soal yang penting sama ada itu selesai tak masalah. Kita bincang juga beberapa hari lepas pun dalam mesyuarat Economic Action Council yang saya pengusikan, saya bimbang juga kerana dah ada petanda-petanda bahawa walaupun bantuan telah pun kita beri, tetapi ramai yang masih merasakan tidak mencukupi untuk menampung perniagaan mereka ataupun untuk menentukan kelestarian operasi perniagaan mereka dalam tempoh yang beberapa bulan ke hadapan. Kebimbangannya ialah kalau masuk tahun 2021, adakah mereka masih kekal ataupun mereka sudah tidak boleh berniaga dan jatuh ke bawah paras B40. Itu masalahnya. Jadi sebab itu kita dah ada perancangan, kita dah ada inisiatif, dah mula pun kita ambil setakat nak bantu tu. Masih ada yang berhak menuntut tak bolehkah disambung lagi tempoh moratorium. Governor Bank Negara maklum pada saya mesyuarat semalam lebih 98% yang layak telah pun dapat. Tetapi mungkin yang tak mendapat tu memerlukan lagi bantuan-bantuannya lebih. Saya minta supaya bank lah memberikan pertimbangan untuk mengurangkan tekanan itu dan membantu mereka. Jadi dalam soal keasuhanan ini, itu satu perkara yang bagi saya berterusan kita lakukan. Soal kedua tu soal isu ikan. Saya bekas Menteri Pertanian. Memang satu sektor yang saya amat minati lah, sektor pertanian. Pertanian dipecahkan pada tanaman, perikanan, ternakan dan sebagainya. Satu daripada bidang yang sebenarnya betul mempunyai potensi besar di negara kita ialah bidang perikanan. Baik perikanan di sungai, perikanan di pantai dekat ataupun ke laut dalam. Kita menjadi anggota sebagai contoh International Indian Ocean Tuna Council. Ya, saya tak fikir banyak orang kita berani untuk meroka ke laut dalam tangkap tuna. Sebab itu ramai nelayan asing menceroboh wilayah kita dan ambil ikan-ikan kita dicuri. Ya, dicuri, relatifnya curi untuk bawa ke negara mereka. Kita rugi. Soal pokoknya kenapa tak dimajukan bidang itu? Kita cuba, tapi sebenarnya tak berapa berjaya. Itu yang laut dalam. Laut tak berapa dalam pun. Saya bersetuju dengan apa saudari sebut tadi, kita masih lagi ketinggalan di belakang. Kalau ada pengusaha perikanan di situ, kalau tengok siapa yang mengusahakan itu bukan orang kita. Orang Thailand, orang Vietnam, ya, tekongnya baik, pengusahanya baik. Jadi orang kita ada tapi mungkin dia pemilik lesen aja tapi dia tak mengusahakan sendiri. Jadi ini satu daripada perkara yang harus kita kaji dan teliti. Kenapa jadi begitu? Dari sebutkan tadi Indonesia, saya pernah jumpa dengan ibu yang menjadi Menteri Kelautan. Di Indonesia ada Menteri Kelautan.
jaga laut, ada ikan. Dan di situ saya diberi taklimat dan di situ saya lihat bagaimana Indonesia sudah maju ke depan. Lebih teratur dan tersusun pembangunan industri perikanan. Malaysia masih di belakang. Jadi kenyataan yang saya buat tadi memang benar. Jadi isunya banyak yang perlu kita tangani dan macam-macam yang perlu kita teliti dengan halus. Tapi kalau ada kesungguhan di kalangan orang-orang kita tempatan, tak kira lah Bumi Putera atau bukan Putera, maka sektor ini harus juga. Bukan saya soal perikanan laut dalam ataupun di lautan. Perikanan adalah sungai ataupun sektor aquakultur. Yang waktu saya jadi Menteri Pertanian, kita buat satu plan untuk meningkatkan pengeluaran hasil ikan tawar. Dalam konteks kita menggunakan banyak water bodies kita, kolam-kolam kita, tasik-tasik kita yang sebahagian sudah pun dimajukan untuk tujuan perikanan, tapi tak sampai jauh ke mana. Masih ada banyak potensi. Sebenarnya potensi di sektor aquakultur adalah lagi baik daripada berbanding sektor-sektor lain. Tetapi memerlukan investment yang lebih besar, keupayaan, teknologi dan sebagainya. I can talk for hours about this because apa yang disebutkan itu satu dari pencabaran. Jadi apapun nak cadang tubuh satu kementerian khusus, saya tak fikir setakat inilah perlu. Yang ada pun kementerian belum selesai. Jadi kalau nak tubuh kementerian itu mungkin akan melibatkan banyak implikasi lah soal tenaga manusia, perbelanjaan, bajet tertentu. Dengan yang sedia ada pun sudah ada ketua pengarah perikanan, Jabatan Perikanan dan sebagainya itu, mungkin itu perlu kita kaji dan teliti lah. Sama ada kemampuan, ada keterbatasan dan sebagainya supaya sektor perikanan negara ini boleh dapat kita majukan dengan lebih berjaya lagi. Itulah Tan Sri, ada yang merungut kata ikan lebih mahal harga daripada ayam kerana ayam banyak subsidinya yang diterima. Tan Sri, kita juga menerima soalan dari kalangan fellow perdana. Jadi ada juga pandangan dari orang muda yang ingin bertanyakan. Silakan Andre Teo. Terima kasih Tuan Moderator. Salam sejahtera yang amat berhormat. Tan Sri, sebagai Perdana Menteri, saya ingin tahu apakah rancangan untuk memastikan kesinambungan dasar WKP 2030 pada waktu pergolakan politik seperti masa kini. Bagi orang muda, apakah yang penting adalah cita-cita untuk mengurangkan jurang kekayaan menjelang tahun 2030 dan bukannya jenama-nama dasar kerajaan yang diteliti. Terima kasih. Sekiranya kerajaan perikatan ini menang dalam pilihan raya, bila jangan tanya saya. Jaminan tu tak perlu dijamin lagi. Dasar ini akan kita teruskan. Mesej saya mana? Sokong perikatan dasar terus. Itu bukan politik sebenarnya, tapi itulah hakikatnya. Nak menjamin dasar baik ini kekal, maka perlulah ada kepimpinan dan kerajaan yang tahu bahawa dasar ini penting. Kita bentangkan dasar ini ialah kena faham ini mungkin antara satu dasar utama negara, trust, supaya negara kita akan dapat menjadi sebuah negara yang lebih maju. Kalau pihak yang lain, saya tidak pasti. Saya mengolah dasar ini dengan penglibatan Saudara Nizam, Mazuki, dan saya bentangkan pertama kali dalam konvensyen bersatu parti saya. Di waktu saya berada dengan Pakatan Harapan. Sekarang saya berada di sini, di bawah Perikatan Nasional. Tetapi kerana dasar itu baik dan saya bawa di situ, saya teruskan di sini. Jadi maknanya, that is not an issue. Persoalannya sama ada pimpinan kehadapan, tak kira siapa pun, is committed to this. Dan ini dasar yang bagi saya antara bukan penyelesai semua, tapi boleh membantu mengatasi banyak ketidakseimbangan dalam masyarakat kita, baik dari sudut ekonomi, sosial dan sebagainya. It is a big policy. It is not easy, but the challenge is on us. Jadi kalau kerajaan Perikatan Nasional bersedia untuk memikul tugasan yang besar ni, saya fikir kemungkinan untuk dia lebih berjaya itu lebih besar lagi. Sebab komitmen kita is total, is not half-half ataupun separuh masak. Itu dia sepentingnya. So bagi saya lebih lagi dalam situasi yang agak mencabar.
the pandemic COVID ni bagi saya tidak boleh selesai hanya dengan dia dihapuskan dengan vaksin saja. Kerana kesan pada pandemik ini is on economy, life and livelihood yang kita sebut tadi. Soal kesihatan kita cuba jaga ni dengan penjarakan sosial. Harapnya vaksin ada. Tapi kesan pada ekonomi dan ini merata untuk semua peringkat masyarakat amat buruk. Jadi dia tak mungkin boleh dapat diatasi setahun. Bagi saya, sektor yang paling teruk terjejas katalah sektor pelancongan. Yang kata akan mengambil masa 4 tahun sebelum dapat dikembalikan semula. Bagaimana cara itu? Jadi bermakna the implication of the problem of pandemics COVID-19 is far reaching. Jadi disebabkan itu komitmen mana pihak dan termasuklah pihak pimpinan kerajaan menerusi sebuah dasar sebegini adalah amat utama dan penting. Terima kasih. Silakan. Saya teruskan saja dalam kesempatan ini, dalam minit-minit berbaki ini. Alia Syahida Alias. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Saudara Said. Saya Alia Syahida Alias daripada Yayasan Souls 247. Terima kasih kerana menjemput saya bertanya soalan kepada Yang Berhormat PM. Selalunya kami ni kena PM tepi je. Okay, saya ada 2 soalan. Soalan pertama, 60% daripada B40 masih belum celik IT dan 90% B40 tidak ada dan tidak mampu memiliki komputer peribadi. Banyak maklumat inisiatif kerajaan disalurkan melalui digital. Jadi macam mana sekarang maklumat tu nak sampai ke segenap masyarakat kerana apabila kami bertemu dengan kumpulan B40, mereka tidak tahu bahawa adanya inisiatif ni dan mereka layak untuk mendapat inisiatif ni. Okey, soalan nombor 2. Perumahan untuk golongan B40. Banyak skim rumah yang telah disediakan, tetapi terlalu banyak prosedur perbankan yang rumit menyukarkan golongan B40 untuk memiliki rumah-rumah ni. Jadi macam mana kami dan pihak agensi boleh bekerjasama untuk membantu kumpulan B40? Terima kasih. Ya, kenyataan itu benar. Ya, di mana sebahagian besar daripada kumpulan sama ada B40 yang disebutkan tadi itu tidak begitu orang kata mengetahui baik dari segi soal teknologi ataupun tentang pentingnya IT untuk mendapat maklumat. Disebabkan itu maka sebahagian daripada program dan dasar-dasar yang diumumkan oleh kerajaan ataupun aktiviti yang telah kita atur untuk mereka tidak mereka berikan respon. Dan ini tidak baik. Kerana kalau kita dah sediakan program tapi mereka tak tahu apa, macam contoh jugalah dalam saya melancarkan program prihatin dan penjana ni dan bantuan-bantuan, saya turun ke bawah, ada setengah yang tak tahu. Dalam dia tak tahu, tapi dia pihak orang lain memaklum pada mereka untuk membantu supaya jangan lupa buat permohonan dapat bantuan. Jadi oleh sebab itu antara perkara yang kita nak lakukan ialah soal cara maklumat itu disampaikan. Ialah selain daripada social media ataupun IT yang ada, yang mungkin sebahagian mereka tak savvy dan tahu, tak berapa faham, ialah tentang kita gabungkan antara dua. Satu teknologi yang kita sebutkan tadi, kedua ialah sistem penyebaran maklumat dengan teknologi tradisional yang masih fikir boleh sampai. Baik radio, televisyen. Saya fikir televisyen mungkin lebih besar pengaruh. Di setengah kawasan, radio digunakan untuk sampai ke bawah. Jadi ini pendekatan-pendekatan yang sejak dulu dia ada. Sementara kita belum melihat satu peralihan ketara kerana satu internet accessibility, Menteri Komunikasi pada Gasti, belum sampai sepenuhnya. Walaupun sudah meningkat peratusannya, average about more than 70% nationwide, setengah state lebih, setengah negeri kurang. Itu penting untuk membolehkan mereka bukan setakat ada aplikasinya ataupun ada hardwarenya, tetapi ada connectivity-nya. Dan supaya dengan cara itu, segala maklumat itu akan sampai pada mereka on time, real time, bukan dah basi. Macam dulu tunggu surat khabar, baru tahu. Sekarang ni surat khabar nak cetak, hantar pagi esok, orang dah tahu lebih awal. Kenapa? Kerana teknologi maklumat hari ini lebih pantas ataupun real time.
Jadi sebab itu yang keduanya ialah supaya dasar digital negara yang kita dah umumkan dan akan kita lancarkan secara rasminya ialah untuk menentukan semua peringkat, bukan saja kerajaan, swasta, orang biasa akan terangkum dalam program itu. Bermakna they will be more exposed tentang kepentingan dan perlunya mereka tahu tentang nilai digital. Besok kalau berurusan dengan jabatan kerajaan tetapi mereka tak tahu, maka itu akan ada kepincangan dari sudut itu. Jadi strategi kita ialah pelbagai-bagai untuk membolehkan umat itu sampai ke bawah sekali. Soal yang kedua ialah tentang isu perumahan. Ini isu pokok. Sudah dicuba, ada kejayaan sedikit, tapi sebahagian besar daripada rakyat kita, terutama dalam golongan B40 tadi, tidak mempunyai rumah. Dasar Kerajaan Perikatan Nasional ialah kalau boleh sebanyak mana manusia yang mampu memiliki rumah, mereka harus disediakan kemudahan untuk memiliki rumah. Sebab itu di bawah KPKT, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan telah bentang dasar untuk rumah mampu milik, affordable home. Kerana ini penting supaya mereka ada upaya untuk memiliki rumah. Tetapi isu yang sedari bangkit tadi ialah bukan saja upayaan, tetapi dokongan dan sokongan daripada sistem keuangan, kredit, bank. Saya tahu ada aduan yang mengatakan mereka yang nak mohon pada bank, mereka tak dapat pinjaman yang mereka perlukan. Mungkin tak cukup dia punya jaminan ke ataupun pendapatan yang tidak menentu ke, apalagi dengan situasi keadaan sebegini pada hari ini dengan COVID, maka akan lebih menyukarkan mereka. Ini satu perkara yang perlu kita lihat dan kita tangani. Bagaimana cara nak menyelesaikan, saya tak boleh nak bagi jawapan dengan mudah. Tapi usaha kita akan teruskan. Umpamanya perbanyakkan pembinaan rumah-rumah mampu milik. Lepas tu gesa pada sistem perbankan negara mengambil kira. Mungkin mereka ada dia punya dasar-dasar tertentu, tapi kalau ketat sangat, susah sangat, sehingga susah orang nak mendapat rumah dan tak dapat pinjaman yang dikehendaki, ini akan bawa kesan pada kita. Jadi peranan itu bukan saja peranan kerajaan, tetapi juga peranan sektor swasta, perbankan dan pihak-pihak yang lain. Terima kasih. Sementara itu pesan terakhir yang diberikan oleh Yang Muhammad Tan Sri tadi, Souls 24/7, ya, representasi Alia itu adalah merupakan antara entiti dan agensinya yang banyak melakukan usaha kesukarelawanan membantu, termasuk dalam teknologi solar. Itu betul ya Alia, itu yang sempat saya tengok dia dalam senarai ini, Souls 24/7. Dan Tan Sri nampaknya 7 soalan saja sempat kita tangani ini. Ada berbaki 145 soalan lagi. Janji daripada pihak penganjur adalah kesemua soalan ini akan dimajukan kepada agensi yang berkenaan dan akan Tan Sri pun dah mengangguk tu, maknanya agensi perlu menjawablah dan memberikan perhatian kepada semua soalan yang sempat tuan-tuan majukan awal. Sidang hadirin, kita berikan tepukan kepada kesediaan Yang Muhammad Tan Sri untuk menjawab. Dan seperti yang digambarkan, ini merupakan proses jerayawara. Saya meninjau jadualnya, kelihatan seperti episod berikutnya adalah di Kuala Terengganu. Mudah-mudahan kita akan sempat jumpa di sana nanti. Namun begitu juga pihak penganjur, Institut Masa menyediakan platformnya, microsite. Dan untuk tujuan itu izinkan saya Tan Sri, kita meneruskan acara untuk peluncuran microsite. Dengan itu mempersilakan kepada Yang Berhormat Senator Dr. Mak Razi Jidin, saudara yang bahagia Datuk Dr. Marzuki, saudara Nizam Masya dan Tunku Azilah untuk berada di pentas bagi kita meneruskan acara pelancaran microsite, laman sesawang makmur bersama, untuk tujuan mendapatkan lebih banyak maklum balas, tinjauan lapangan dari kalangan masyarakat. Majlis mempersilakan kepada saudara Nizam Masya untuk membawa tablet itu agar Yang Berhormat Tan Sri dapat melancarkan microsite makmur bersama. Ini merupakan microsite-nya di mana anda boleh melungsurinya di pautan institutmasa.com/makmur bersama. Dan terdapat soalan-soalan yang disediakan agar pautan ini dapat dimanfaatkan bagi memberikan maklum balas, mengumpul tinjauan dan pandangan awam terhadap agenda makmur bersama. Dan jika tuan-tuan sempat untuk mengimbas ya, QR code yang disediakan di hadapan Dewan ini juga, tuan-tuan akan terus dibawa masuk terus ke laman sesawang ini.
dibangunkan oleh Institut Masa bagi menyediakan ruang kepada awam memberikan maklum balas. Terima kasih kepada Institut Masa. Dipersilakan kepada pihak media untuk mengambil gambar dan sebagai tanda terima kasih serta penghargaan daripada pihak penganjur, dipersilakan sekali lagi kepada saudara Nizam Mahsyar untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri. Terima kasih yang tidak terhingga daripada pihak penganjur atas kesediaan Yang Amat Berhormat untuk hadir ke Makmur Bersama edisi Kuala Lumpur. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan lagi untuk edisi yang berikutnya. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri atas kesempatan bersama di dalam Makmur Bersama Kuala Lumpur, dan dengan itu usailah sudah acara kita pada petang ini, Makmur Bersama Kuala Lumpur. Sekali lagi terima kasih dan tumpukan untuk Yang Amat Berhormat Tan Sri kesempatan untuk menangani soalan 7 kesemuanya, dan seperti yang dijanjikan ada banyak lagi soalan yang insya-Allah sempat untuk kita tangani nanti.